Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya. Anda bersama saya Afiq Ipin. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan macam mana cara untuk kita bahagikan pendapatan bulanan kita dengan cara yang betul. Jadi kalau anda ikut cara ni, insya-Allah anda tidak akan mempunyai masalah kewangan. So macam mana caranya? Jom kita tengok. Okey, bila kita dapat gaji setiap bulan tu, kita kena bahagikan gaji kita kepada 50, 30 dan juga 20. So, apa itu 50, 30, 20? 50, 30, 20 ni mewakili percentage yang mana kita perlu membahagikan pendapatan bulanan kita mengikut kategori-kategori tertentu. Kategori yang pertama adalah keperluan. So, 50% tu hendaklah pergi kepada keperluan bulanan kita. Maksud keperluan tu adalah apa-apa sahaja perkara yang kita tak boleh hidup kalau tak ada benda tu. So, contoh-contoh keperluan kehidupan kita adalah sebagai contoh macam rumah, kereta, makan, minum. So, apa-apa sahaja kos yang berkaitan dengan perkara yang memerlukan kita untuk kita meneruskan kehidupan. So, itu adalah keperluan. Okay, jadi macam contoh kalau kita nak bayar bil api, bil air, bil handphone, insurans ataupun bayar rumah, bayar kereta. So benda-benda ni semua tidak boleh lebih daripada 50% daripada gaji bulanan kita. So katakanlah kalau gaji bulanan kita RM3,000, hanya RM1,500 sahaja kita boleh allocate untuk keperluan kita. So kalaulah lepas kita kira-kira semua kita punya keperluan, andai kata keperluan kita lebih 50%, bermaksud kita sudah tergelincir daripada landasan kewangan yang betul. So, perkara yang kedua yang kita perlu allocate adalah kehendak. So, bila kita bercakap soal kehidupan ni, kita tak boleh hidup macam terlalu berjimat cermat. Kita tak boleh, macam saya sendiri pun tak boleh. So, kita mesti ada benda yang kita nak buat. So, untuk kehendak ni, dia punya pembahagian yang betul adalah 30% daripada gaji bulanan kita. Maksud kehendak ni adalah perkara yang mana kita boleh buat dan juga kita tak buat pun tak apa. Itu maksud kehendak. Contoh-contoh kehendak macam hobi ataupun macam kita pergi shopping, kita beli barang-barang mahal, something yang macam bukan keperluan. Macam saya bagi tahu tadi kan, makan minum itu termasuk di dalam keperluan, tapi makan minum juga boleh menjadi kehendak. Contohnya kalau kita pergi makan KFC berbanding dengan kita masak kat rumah. So kita makan KFC itu adalah kehendak, bukan keperluan. Sama juga macam contoh minuman ni, bila kita pergi ke kedai berbanding kita order air sirap dengan kita order air buah-buahan, air jus. So benda tu adalah kehendak, bukan keperluan. Kita kena pandai bahagikan keperluan dan juga kehendak. Bukan semua makan minum tu keperluan. Okey, dan sama juga macam kereta. Kereta yang kita pakai boleh juga jadi kehendak, yang mana sekiranya kita punya bayaran bulanan kereta tu melebihi 15% daripada gaji bulanan kita, kereta tu sebenarnya dah tergolong dalam kehendak, bukan lagi keperluan. Sebab bayaran bulanan kereta tu sudah melebihi daripada paras yang dibenarkan untuk keperluan. Perkara yang terakhir adalah 20%. Jadi 20% ni hendaklah pergi kepada simpanan kita. Jadi setiap kali kita dapat gaji, perkara yang pertama yang kita perlu buat adalah kita perlu asingkan siap-siap duit simpanan kita. So katakanlah kalau kita dapat gaji pada bulan tu RM3,000. So 20% daripada RM3,000 adalah RM600. So RM600 tu kita kena asingkan siap-siap. Sebab kalau kita tak asingkan siap-siap, kemungkinan besar kita tak akan ada pun simpanan setiap bulan tu. Ini kesilapan yang ramai orang buat, iaitu bila dia dapat gaji, dia belanja dulu, baru dia simpan. Akhirnya simpanan dia tu tak sampai pun 20% ataupun lebih teruk, tak ada langsung simpanan. So cara yang betul adalah buat simpanan dulu, baru kita tengok kita punya keperluan dan juga kehendak kita tadi. Turutan yang betul bila kita nak menguruskan kewangan kita ni adalah yang pertama sekali adalah kita kena asingkan untuk simpanan. Yang kedua, kita kena tengok keperluan kita. Dan yang terakhir, barulah kita kena tengok
kehendak kita. Macam tu. So ada orang cakap kat saya, okay Afiq, macam mana kalau kita dah asingkan 20% untuk simpanan, tapi bila kira-kira balik tak lepas untuk kita bayar keperluan kita. Ini bermaksud keperluan kita dah lebih daripada 50% daripada gaji bulanan kita. So apa kita perlu buat adalah hanya ada dua cara saja. Yang pertama adalah berjimat cermat. Okay. Yang kedua adalah tambah ikam. So, mana lagi senang untuk kita? So, benda ni berbalik kepada individu. Ada orang dia lagi rela ikat perut. Dia lagi rela simpan duit. Dia lagi rela berjimat cermat. Ada setengah orang, dia tak boleh buat benda tu. Dia lagi senang tambah pendapatan. Dia buat side income. So, itu adalah antara cara yang mana kita boleh betulkan balik keadaan keuangan kita. Sebab kalau contoh, kita dah beli kereta. Katakanlah kita dah beli kereta sampai bayaran bulanan tu dah 40% daripada gaji bulanan kita. So, nak tak nak, kita terpaksa pakai kereta tu. Kalau nak jual balik, mungkin orang kedai ambil tak lepas loan, nak kena tambah duit lagi, nak kena pakai modal lagi. So, kok mana-mana pun kena pakai kereta juga. So, tak ada cara lain, terpaksa tambah pendapatan. So, itu adalah cara macam mana kita nak bahagikan pendapatan kita dengan cara yang betul. So, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ni dan jangan lupa subscribe supaya di future saya boleh berkongsi lagi banyak cerita berkenaan dengan keuangan. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.